Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا bila mic tuan-tuan ni kuat kot tu. Ada dengar bising sikit dah ke tak ada? Ha? Oh iya ke? Oh dia kuat sangat kot tu. Tak apa tuan. Jadi malam ni kita berhenti di mana? Saya rasa macam baru kita jumpa tu. Kita jumpa lagi. Jadi sekejap yang masa tu berjalan kan. Yang ni tanda-tanda hari kiamat. Dan taqumus sa'ah kata Nabi SAW hatta yataqarrabal azman, sehinggalah masa itu menjadi dekat. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam 1 jam, 1 jam macam percikan api sahaja. Kita rasa saat masa tu berjalan. Itu tanda-tanda hari kiamat tuan-tuan. Ni kita berada di akhir zaman lah tuan-tuan. Baik. Jadi saya rasa macam baru sangat. Saya main macam baru je main masjid ni. Rupanya minggu lepas saya kalau Khamis ni 2 tempat ya. Tuan-tuan punya masjid, satu lagi masjid Kubur Gajah atas bukit tu kan. Rasa macam baru je. Rupanya dah 2 minggu dah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan malam ni insya-Allah kita masuk masih lagi di bawah tajuk berkenaan dengan tawakal. Berkenaan dengan tawakal, yakni kebergantungan, ketulusan hati kita bergantung pada Allah, bukan pada benda, bukan pada usaha, bukan pada harta, bukan pada ubat, bukan pada orang yang berkuasa, bukan. Kita bertawakal pada Allah Azza wa Jal. Begitu. Macam tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan tidak mengharap ubat tu boleh sembuh, kita bertawakal pada Allah. Sama juga bila kita cari rezeki, ingat kita bertawakal pada Allah, bukan bertawakal pada usaha. Usaha tu kena kerana Allah yang perintahkan. Dan tuan-tuan bila usaha dapat pahala, usaha tu sebab nak dapat pahala lah. Dan Allah Ta'ala bagi pahala tuan-tuan cari rezeki. Tapi adakah kita bergantung pada usaha? Tak. Kita tak bergantung pada usaha, tidak bergantung pada ubat, tak bergantung pada selain Allah. Hati kita hanyalah sidqul abdi fil i'timadi ala Allah. Saya sebut sebelum ni. Tulusnya, murninya, benarnya kebergantungan seseorang hamba pada Allah dalam ni. Itu tawakal. Hati dia betul-betul bergantung pada Allah, bukan bergantung pada selain benda tu. Baik. Jadi kita tengok kita berada di hadis yang ke-78. Ataupun dalam bab ni hadis yang ke-5 lah, bab yakin dan tawakal. Kalau daripada awal kitab, daripada bab ikhlasnya, bab taubat, sabar, ini hadis yang ke-78. Baik, kita tengok hadis dia. Al-Khamis, hadis yang ke-5. An Jabir radhiyallahu an, daripada Jabir radhiyallahu an, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibla Najd. Jadi dicerita bahawasanya dia berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah dekat dengan Najd. Najd. Najd lah ni kita panggil dia Riyadh pun, Riyadh. Arab Saudi, Arab Saudi. Arab Saudi, ibu kota dia Riyadh kan. Riyadh. Najd tu luas. Kawasan tanah tinggi di semenanjung Arab, dipanggil Najd. Tuan-tuan tengok peta tu, yang bentuk macam apa? Yang Arab Saudi tu, bentuk macam apa? Yang tu pisang ke apa? Bentuk macam tu. Tengah-tengah dia. Najd tu di bahagian tengah. Tengah dia turun ke bawah. Luas kawasan dia. Jadi sahabat Nabi ni berperang dengan Nabi SAW di tempat di Najd. Ataupun lebih tepatnya, perang ni nama dia Zatul Riqa. Peperangan ni nama dia Zatul Riqa. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Jadi Nabi pun
berhenti. Bila Nabi SAW berhenti di satu tempat, mereka pun berhentilah dengan Nabi SAW. Fa'adrakathumul qailah fi wadin kathir fi idah. Maka mereka berhenti di satu tempat di lembah. Jadi mereka berhenti di satu tempat lembah, dan lembah itu banyak pokok duri. Berehat tuan-tuan, berhenti berehat di kawasan lembah, dan di lembah tu ada pokok-pokok berduri tuan-tuan. Tapi pokok tu walaupun berduri, tapi pokok tu rendang dan nyaman untuk kita berehat. Fanazala Rasulullah SAW wa tafarraqan nas yatadilluna bisyajar. Jadi Nabi dengan para sahabat tu pakat berhenti di lembah tu, dan para sahabat pun berhenti berehat. Yastadilluna bisyajar, mereka semua pakat cari pokok-pokok untuk berteduh kat kawasan apa? Padang pasir. Kemudian dia ada apa? Panas terik, pakat-pakat cari pokok nak rehatlah. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan. Nabi duduk di bawah pokok, nama dia samurah. Nama pokok ni samurah. Pokok ni kalau di padang pasir tuan-tuan, pokok ni dia berduri, dan pokok ni dia rendang dan dia sejuk ya. Walaupun sana panas, duduk bawah pokok ni dia rasa dia sejuk, nyaman ya tuan-tuan. Maka Nabi duduk di bawah pokok samurah ni, dan Nabi gantung pedang Nabi SAW pada dahan pokok. Kemudian Nabi pun tidur. Nabi tidur, para sahabat pun tidur. Umar pakat tidur. Sebab orang Arab ni tuan-tuan memang dia bertidur tengah hari. Pasal dia tidur tengah hari, bila tengah panas rembang sangat-sangat tu, maka dia akan tidur. Sebab tak boleh buat kerja tuan-tuan. Panas sampai 50 kadang-kadang, 40 darjah, sangat panas. Jadi masa tu dia berehat, dia bertidur. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi pun tidur. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu arabi. Tengah-tengah pakat duduk tidur ni, Nabi tidur, para sahabat Nabi tidur, tiba-tiba depa semua terkejut, terjaga. Sebab apa depa terkejut, terjaga? Nabi SAW memanggil mereka. Nabi seru mereka. Jadi Nabi panggil mereka. Mereka pun tentera Islam ni pun, termasuklah Jabir ni pun bergegas pergi pada Nabi SAW. Ada apa? Tengah tidur-tidur, tiba-tiba Nabi panggil. Bila sampai, tiba-tiba wa idza indahu a'rabi. Tepi Nabi SAW ni ada Arab pergunungan. Arab pergunungan ni maksudnya Arab yang jauh daripada tamadun tuan-tuan. Dia ada Arab macam tu, dia panggil Arab Badawi tuan-tuan. Arab Badawi ni Arab, dia Arab, tapi Arab yang kurang akhlak, kurang ilmu dan kasar. Itu Arab Badawi ya. Malah tuan-tuan, sekarang ni pun masih lagi ada Arab Badawi, tapi tak ramai lah. Banyak yang Badawi pun dah jadi hadari dah. Macam tuan-tuan tengok Qatar. Qatar tu kan Arab Badawi semua tu. Tu semua Arab kampung sebenarnya. Jauh daripada peradaban. Emiriah Arab Bersatu, Dubai, tu semua golongan-golongan. Kalau ikutkan mereka tu, orang Arab Badawi tu susah, miskin sungguh, miskin pada kita, tapi tiba-tiba kaya. Pasal berkaya, dalam bumi ada minyak. Lah ni kalau tuan pergi, nak banding kita dengan mereka, langit bumi lah. Kita dengan Emiriah Arab Bersatu, dengan Qatar. Tapi asal tok nenek mereka tu memang Arab Badawi. Tapi mereka bukan lagi Badawi. Mereka dah jadi hadari, Arab yang maju, ada tamadun. Dan tuan-tuan, kalau saya pernah duduk di Qatar selama sebulan, di Qatar tu, Qatar lah negara yang teraman nombor 2 di dunia. Nombor 1 paling aman adalah Finland. Paling aman ni maksud dia tak ada kes rogol, tak ada kes bunuh, tak ada kes curi, tak ada segala jenis kes ni, tak ada. Dalam penjara tu, boleh kata penjara pun tak ada. Seingat saya Qatar pun tak ada penjara. Kalau silap saya, seingat saya lah, boleh kata penjara pun tak ada tuan-tuan. Seingat saya tak tahulah, kod saya tak nampak. Aman sungguh. Tuan-tuan pergi Qatar, tuan-tuan motor beli berapa puluh ribu, tuan-tuan tinggal lah, siapa pun tak teringin nak curi. Tuan-tuan tertinggal emas berkilo-kilo, siapa pun tak ambil. Tuan-tuan orang tak teringin tuan-tuan. Qatar aman sungguh. Aman. Seaman-amannya tuan-tuan. Saya duduk di Qatar ni tak rasa takut langsung. Aman. Kemudian tuan-tuan, dia Qatar ni pula, walaupun dulu kita kata Arab Badawi, tapi maju. Sekarang ni maju jauh pada kita lah. Bersih tuan-tuan. Sampah ni saya kata susah lah saya nak nampak sampah.
Orang duk sebut Jepun. Tetapi Qatar bersih. Arab Saudi kotor juga. Pergi Qatar. Sampah ni payah nampak lah bersih. Tandas mereka tuan-tuan semua bersih. Bersih sungguh. Bukan bersih sikit. Bersih sungguh. Qatar ni kecil. Jadi tandas dia tu semua ada pekerja. Bangladesh ada lah. India yang cuci. Memang bersih tuan-tuan. Wangi je. Tak ada lah macam tandas. Kalau tandas kita tuan tengok tuan-tuan. Tandas elok-elok dia pergi bakar. Dia buat lubang. Betul tak? Tandas elok-elok dia pergi conteng. Tandas elok-elok dia pergi buh tapak kaki dia. Ini panggil orang Badawi tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kat Malaysia ada orang panggil gitu tuan-tuan. Panggil minda kelas ketiga tuan-tuan. Kita pun pelik. Kadang-kadang shilling tu elok-elok ada tapak kaki. Pasal apa bibu tapak kaki ada tu? Telefon elok-elok dia pergi bagi rosak. Ini pemikiran minda kelas ketiga. Tandas elok-elok tuan-tuan, saya sebut kat sekolah lah tuan-tuan. Kat sama dekat mana-mana pun. Tandas elok-elok dia pergi sepak bagi pecah. Tandas elok-elok dia pergi conteng bukan-bukan. Rosak tandas hang pun tak boleh nak guna. Betul tak? Ini kita tak tahu pemikiran minda kelas ketiga ataupun bawah lah ini kelas ke-10 kot. Arab Badawi punya pemikiran tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan ingat bila sebut apa Arab Badawi, Arab gunung ni memang ada. Tapi dah banyak dah moden tuan-tuan. Tak panggil Badawi dah. Zaman Nabi bila sebut Arabi ni Arab yang jauh pada tamadun, mereka ni tak ada akhlak, kasak. Kasak, lepas tu tak asup dengan kaum mereka. Tu jenis orang kasak tak mengaji punya. Arab yang duduk pada Johor tak mengaji, tak bergaul dengan orang. Jadi dia ni kasak sikit, dia panggil Arabi. Sampai dia kata, saya ingat dulu masa saya ambil semayang, nak ambil semayang, orang Arab dia pun tinggi, tempat uduk tak ada, dia pun basuh kaki dalam singki. Dia pun tinggi, relax angkat kaki dalam singki. Kita yang rendah ni angkat kaki dalam singki, kepala junam bawah lah tuan-tuan. Terlentang lah, tinggi. Jadi saya pun tak boleh nak basuh kaki, saya pergi basuh dalam tandas. Memang saya tahu dalam tandas hukum dia makruh ambil uduk. Boleh ambil tapi makruh. Boleh ambil uduk dalam tandas tapi hukum dia makruh. Sah saja. Sama juga orang tanya, boleh ke ambil uduk waktu tak pakai baju telanjang? Ada orang mandi telanjang ambil uduk pun telanjang tuan-tuan. Apa hukum ambil uduk telanjang? Ambil uduk telanjang hukum dia makruh. Sah nah. Bukan tak sah tapi hukum dia makruh. Baik. Jadi tuan-tuan, saya basuh kaki dalam tandas. Basuh kaki je. Ambil uduk boleh semua, basuh muka, tangan semua dekat singki. Satu Pak Arab tu dia main, dia tegur kata, jangan kata ni kotor dia kata ni. Oh, cukup bersih dia tuan-tuan. Oh, bersih dia. Bersih sungguhlah. Kalau saya jumpa Pak Arab ni wangi semua. Tak ada saya jumpa Pak Arab bau ketiak. Tak ada tuan-tuan. Memang bertamadun sungguh. Tak ada saya jumpa mulut busuk semayang tepi. Tak ada tuan, elok semua. Kok nanti semayang tepi dia rasa bau, badan macam baju tak basuh 5 hari. Tak ada. Wangi. Saya sampai tengok, mereka ni bersih sungguh. Bersih, wangi, kemas. Nampak? Nanti saya cerita Arab Qatar lah. Arab Mesir lain, Arab Mesir jauh. Arab Mesir jauh. Mesir ni pun nak kata Arab tak Arab sangat. Dia sebenarnya orang asal Mesir. Yang cakap Arab, budaya Arab, orang panggil mustaqrabah. Mustaqrabah ni orang yang bukan Arab tapi dia cakap Arab, dia ikut budaya Arab. Jadi dia jadi Arab lah. Daripada nenek moyang dia lagi. Sebab tu ada orang Arab kulit hitam pun tak? Ada mana ada Arab kulit hitam. Tapi lain tu akan jumpa di negara ada orang Arab kulit hitam. Maksud dia mereka dah ratus tahun tok nenek mereka asal Afrika. Tapi budaya Arab, cakap Arab semua fasih. Sampai orang panggil Arab Sudan. Arab Sudan. Padahal bukan Arab, orang Sudan. Tapi dah lama duduk di Arab, ikut budaya Arab. Dia panggil mustaqrabah. Mesir banyak Arab tu. Dia asalnya orang Mesir. Tapi dia ikut budaya Arab, cakap Arab, Arab mustaqrabah dia panggil lah. Orang yang bukan Arab, dia dah ikut budaya Arab, kita panggil dia Arab lah. Baik. Jadi tuan-tuan, datang seorang Arab Badawi. Arab Badawi saya sebutlah Arab yang jauh pada peradaban dan kasak. Jenis kasak punya orang. Kemudian faqal Nabi SAW bersabda. Sahabat pelik lah bila datang ada Nabi dan ada Arab Badawi tepi Nabi. Mana Arab ni kan? Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat Nabi SAW. Kata Nabi, inna hadha ikhtarata alayya sayfi. Nabi SAW kata ni, Arab Badawi ni, tadi dia menghunus kepadaku pedang aku. Wa ana naim. Dia merampas. Dia ni mengambil pedang aku. Masa aku sedang tidur, dia ambil pedang Nabi SAW yang sedang sangkut di pokok tu.
Wa ana naim, waktu Nabi SAW sedang tidur. Fastaiqaztu wa huwa fi yadihi saldan. Dan Nabi pun jaga, sedangkan pedang tu ada di tangannya sedang terhunus. Dia hunus pedang tu pada Nabi SAW. Nabi kan ketua pasukan. Ni Arabi ni bukan orang Islam, Arabi musyrik, musuh Islam lah. Qal, bila Nabi jaga, dia hunus pedang Nabi tadi tu pada Nabi SAW. Kemudian dia kata kat Nabi, lelaki Arabi ni lah, dia dah pegang pedang Nabi, dia hunus pedang kat Nabi. Kemudian Arabi ni, Arab Badawi ni kata apa? May yamna'uka minni. Siapa yang boleh selamatkan hang daripada aku? Siapa boleh selamatkan hang? Dia tanya kat Nabi. Siapa boleh selamatkan hang daripada aku? Dia tengok ni tawakal tinggi Nabi SAW, tuan-tuan. Qultu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala. Nabi sebut Allah. Dalam sebahagian riwayat, tuan-tuan, bila Nabi sebut Allah, dalam sebahagian riwayat yang lain, Arab ni sebelum tu dia tunjuk pegang pedang kat Nabi tu, dia tanya Nabi SAW, takhafuni, hang takut tak? Dia tanya kat Nabi, dia tunjuk pedang kat Nabi, hang takut tak? Jadi kalau kita mungkin takutlah juga. Hang takut ke tak takut? Dia tunjuk pedang kat Nabi SAW. Nabi kata lah, aku tak takut. Walaupun pedang Nabi sedang dihunus pada Nabi SAW. Dia tanya Nabi, takut kat aku tak? Tak takut. Nabi kata lah. Kemudian baru dia kata, may yamna'uka minni. Siapa boleh selamatkan hang daripada aku? Dia tanya kat Nabi SAW. Sahabat Nabi semua tidur. Semua pakai tidur. Maka Nabi SAW sebut Allah. Sebut ya Allah, terlepas pedang. Pedang yang dia pegang tu terlepas. Kaku dia. Terkejut dia. Terlepas. Bila terlepas pedang tu, Nabi fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saif. Nabi ambil pedang tu. Kawan bila Nabi sebut Allah, dia tersentak, dia jadi takut. Terlepas pedang tu, Nabi ambil pedang tu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ambil pedang tu, Nabi kata kat dia, may yamna'uka minni. Nabi tanya balik soalan dia, siapa boleh selamatkan hang daripada aku? Nabi tanya balik dia. Kemudian faqal, dia berkata, kun khaira akhis. Jadilah orang yang baik, jadilah sebaik-baik orang yang diminta perlindungan. Diminta kat Nabi. Ataupun jadilah kamu sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Dia pegang pedang lah. Maksud dia pujuk Nabi lah, janganlah buat apa-apa. Jadilah orang yang baik yang memegang pedang, ataupun orang yang baik yang diminta perlindungan. Faqal, Nabi SAW pun bersabda pada dia. Tuan-tuan tengok ni tawakal yang tinggi, tuan-tuan. Tawakal yang tinggi. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, jangan mengabaikan tawakal. Kadang-kadang orang ni dia agak tak ada apa pun, doa tawakal macam tu ya. Jangan, tuan-tuan. Ada satu kawan saya sebut, masa dia sekolah di Terengganu, ada satu ustaz tu, cikgu di Terengganu tu, kawan saya mengaji sekali di universiti tu. Dia sebut cikgu dia tu pelik sikit, cikgu matematik dia. Kita sekolah agama biasanya bila masuk kelas kita doa kan, doa sama aja daripada dulu puluh-puluh tahun, doa yang samalah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Dia kata semua cikgu baca doa, cikgu mat tu tak mau. Cikgu mat tu dia masuk kelas, dia kata apa? Pekala tu maksud dia apa? Macam selalu. Dia macam selalu Dia masuk-masuk, cikgu mat dia tu masuk-masuk macam selalu, amin. Macam selalu. Dia tak mau doa. Kawan saya tanya saya masa dekat you, dia kata, macam mana tu? Dia kata, kalau ikut kita macam lolak, memang tak ada adab lah. Mana boleh doa? Okey, kita dah selalu doa pada Allah. Katakan malam ni macam tak larat sikit nak doa, ya Allah macam selalu, ya Allah, amin. Tiap kali dia masuk ke dalam kelas macam tu dia tak mau doa. Dia doa pekala, maksudnya pekala macam selalu. Terus apa mengajak. Saya tahu kadang-kadang orang lagu ni dia tengok apa, kita duk ngajak
budak-budak sekolah kita lah, sekolah agama kan. Doa ke main lagi. Tapi tengok mat tak boleh challenge dengan budak Cina pun. Ni kita nak fikir. Budak Cina pandai lagi. Betul tak? Budak Cina hebat lagi. Band orang ambil muat. Dia ada satu periksa tuan-tuan. Muat ni bahasa Inggeris. Dia kena listening, dia kena dengar, dia kena speaking, cakap, kena tulis kena tulis. Semua kena tuan-tuan. Dia ada band 1, 2. Band 1, band 2 ni dianggap gagal. Band 3 lulus. Band 4, 5 okey, band 4 ni okey. 5 cemerlang. Band 6 ni memang power betul Saya semua wajib ambil lah. Semua budak wajib ambil. Kalau tak ambil ni ijazah boleh sangkut ke macam tu lah. Nak dapat lepas ijazah kena ambil muat. Saya sekali ambil dapat band 3. Jadi lulus. Dia band 3 lulus. Tapi tuan-tuan di Malaysia ni nak cari yang band 6 budak Melayu susah. Pertama kena cakap orang putih ni betul-betul influence lah. Cakap ni kena apa? Rancak lah. Tulis pun hebat. Dengar pun hebat. Dia semua ada. Ujian dengar, ujian cakap, semua ada. Dia ujian lisan, ujian tulis, semua ada. Bukan sekadar tulis. Macam orang putih lah tuan-tuan. A-level punya O-level daripada United Kingdom kot. Macam tu lah. Muat tu standard antara bangsa. Jadi tuan-tuan, yang duk dapat band 6 ni budak Cina banyak. Ada budak India. Budak Melayu susah. Kalau ada budak Melayu dapat band 6, ada susah lah tuan-tuan. Paling hebat band 5 Itu yang cikgu tu pun macam malas doa. Duk lagu tu dia tengok. Malas doa tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang falsafah doa lah tuan-tuan. Kita kena faham falsafah doa tu lagu mana. Apa fungsi doa, tawakal dan usaha. Dia ada, semua ada fungsi tu. Baik. Jadi tuan-tuan, dia lagu ni. Saya pernah sebut kat tuan-tuan. Yang pertama, doa, usaha, tawakal. Dia jalan sekali. Betul tak? Dia jalan sekali. Sebab tu ada sahabat yang dah lepas tajuk sebelum ni. Seorang sahabat tu. Nabi SAW yang mana dia tinggal unta dia tak ikat. Nabi kata awak tak ikat. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah. Tentang beli motor mahal-mahal Y16, pergi sembahyang Jumaat, kunci tinggal. Itu bagus tuan-tuan. Try lah sekali-sekala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan macam itulah yang dia buat tu. Tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal pada Allah. Kata Nabi, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dan tawakal. Nabi suruh usaha. Nabi tak kata bila disebut tawakkal tu 'ala Allah. Nabi kata iqilha, ikat dulu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakal. Bukan makna bila tawakal, tak ada apa. Relax tak ada apa. Sebab tuan-tuan, dengan usaha kita mendapat pahala. Betul tak? Tuan-tuan usaha, tuan-tuan ikat supaya tak hilang. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan jaga harta tuan-tuan. Tuan-tuan usaha, tuan-tuan nak cari rezeki. Saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan usaha cari rezeki. Boleh pahala tuan-tuan? Boleh pahala. Dengan usaha tu. Tak kira jual nasi lemak ke, jual apa-apa ke, pergi mancing. Usaha. Usaha tu semua boleh pahala tu. Semua boleh pahala. Dan kita bertawakal pada Allah, bukan tawakal pada usaha. Nabi suruh usaha dan Nabi suruh bertawakal. Dia jalan seiring tuan-tuan. Baik, yang kedua tuan-tuan, doa, usaha dan tawakal. 3 sekali. Ada satu, saya pernah cerita kat tuan-tuan, ada satu imam, saya pernah sebut kot, saya sebut balik lah. Satu imam ni, dia tanya saya soalan yang agak, saya pun tak boleh nak jawab lah. Tua dah imam ni, saya kat 70-an. Dia tanya saya soalan, dia kata, "Ustaz, saya ada soalan. Saya ngajak akidah kat masjid tu. Tapi soalan ni saya agak susah nak jawab lah." Dia kata, "Ustaz, saya ada padi. Padi saya ni, orang racun, saya racun. Orang baja, saya baja. Orang buat apa, saya buat. Tapi padi saya yang tak jadi ustaz, orang lain semua pakai jadi. Saya bukan pakar padi. Tanya saya buat apa tuan-tuan, saya tak tahu. Tapi dia nak tanya hikmah lah pasal apa kan. Orang lain racun, dia racun. Orang lain buat apa, semua dia buat. Tak ada orang tak buat. Saya nak jawab, saya kata, Haji, sabarlah Haji. Itu yang saya boleh beritahu. Sabarlah Imam, mungkin ada hikmah di sebaliknya lah kot.
Dan okay, ujian bagi imam. Itulah saya boleh cakap. Setiap ujian ada pahala, kita dijadikan untuk diuji. Macam itulah. Tak apalah. Habis je kuliah tuan-tuan. Ada satu imam lagi ajak saya pergi minum. Saya pun minum dengan imam nombor 2 kot. Minum-minum imam nombor 2 tu kata apa? Ustaz, padi imam nombor 1 tu tepi padi saya. Dia mana ada racun. Orang racun, dia tak ada racun lah. Orang baja dia pergi biak. Mana nak jadi. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan buat padi. Imam Abu Hanifah tulis. Lepas pada tu, kali keempat Imam Abu Hanifah tengok, elok dah dia. Dia keluar rumah, dia bawa kayu, pergi cari rezeki. Mana dia kena doa dapat pahala, tawakal dapat pahala, usaha juga dapat pahala. Usaha dapat pahala. Kita kalau doa dapat pahala, tawakal dapat pahala, tapi usaha kita tak berapa sangat tuan-tuan. Jadi kalau usaha kita tak berapa sangat, itulah hasil dia tuan-tuan. Tapi adakah sia-sia doa dengan tawakal? Doa dengan tawakal tak pernah sia-sia. Setiap doa dan tawakal ada pahala dia, ada ganjaran dia. Baik, jadi tuan-tuan ni Nabi sebut. Lagi satu tuan-tuan, saya ambil contoh yang lagi mudah kita faham lah. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada dalam seorang ulama Al-Azhar tu, dia bagi satu perumpamaan bagi saya mudah kita faham lah. Dia bagi perumpamaan berkenaan dengan cerita siapa? Cerita Hajar, mak Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Hajar ni, ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dengan Ismail yang masih kecil, menyusu lagi, mungkin masih pantang sebab baru dapat ni. Nabi Ibrahim bawa daripada Palestin lebih kurang 1,500 kilometer, bawa ke Mekah tu, tinggal dalam keadaan masih berpantang, menyusu lagi, kecil Hajar. Waktu Nabi Ibrahim pergi tu, Hajar pegang, Hajar bini nombor 2 kan, baju Nabi Ibrahim AS. Kenapa nak tinggal kami kat sini ke? Nabi Ibrahim tak pandang pun. Pasal apa? Bukan benci, tak sampai hati nak tengok. Nak tinggal kami kat sini ke? Tak sampai hati. Kali ketiga, nak tinggal kami di sini ke? Nabi Ibrahim tak jawab. Kemudian Hajar tanya, adakah ini arahan daripada Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim tak pandang. Sedih, tak sampai hati. Jadi tuan-tuan, yang ada makanan sikit, ayak dalam bekas. Kalau ikut logik, matilah tuan-tuan. Tengah padang pasir, memang mati tuan-tuan. Sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi Qatar, kita ada jungle trekking. Dia Qatar, negara Arab, dia tak ada jungle trekking. Hutan tak ada. Tapi dia ada padang pasir trekking, dia ada. Tuan-tuan boleh naik kereta pergi padang pasir. Dan memang ada pasir berdengung. Tuan-tuan ingat cerita Piramli kan? Daripada pasir berdengung. Pasir berdengung tu memang ada tuan-tuan. Saya pergi di Qatar, memang ada pasir yang mana kita daripada atas kita turun, dia berdengung. Dia berdengung. Saya teringat masa di Qatar, betul Piramli buat pasir berdengung ni. Ada pasir berdengung. Kami naik kereta kan, kemudian dia turun, ada curam tinggi kan. Naik kereta turun. Tak perlu start kereta pun, matikan kereta. Nanti pasir tu turun ke bawah. Tinggi tuan, tinggi tu. Tinggi, dia turun pelan-pelan ke bawah. Tuan-tuan, padang pasir trekking ni nak ceritanya, siapa yang tak ada pengalaman jangan buat pandai-pandai. Ada mati dah. Sebab padang pasir ni mula-mula tuan-tuan rasa okey. Sampai tengah padang pasir tuan-tuan akan keliru. Pasal apa? Depan, kiri, kanan semua sama. Hutan tuan-tuan boleh agak lagi kan. Pokok ni tadi, pokok ni lagi. Setengah orang tua-tua dia tebas-tebas sikit kan. Nanti dia tahu jalan tempat bekas dia potong-potong tu kan. Dia pangkas-pangkas sikit. Padang pasir tuan-tuan nak pangkas apa tuan-tuan? Ada jalan kita, main angin, hilang jalan tu, dia tutup jalan tu. Kadang ada main angin di padang pasir tu, tutup bekas-bekas kita jalan tu. Dan memang ada orang yang mati pun. Sesat dia di padang pasir, mati. Kenapa mati? Pertama, minyak enjin habis. Yang kedua, panas dia sampai 50. Saya duduk sampai 51, 52. Memang panas sungguh. Tuan-tuan, bila minyak enjin habis, aircon panas, sekejap je tuan-tuan mati. Dia jadi apa? Hidrasi. Ayak keluar. Tuan-tuan jalan saat nanti tuan-tuan tumbang lah. Tuan-tuan tumbang matilah tuan-tuan, orang tak jumpa. Dari segi adat dia begitulah kita sebut. Jadi Nabi Ibrahim tinggal Hajar di situ. Bila Hajar ditinggalkan di situ, apa Hajar buat? Mula-mula bagi, minumlah dalam air dalam bekas tu. Makanlah makanan. Sampai habis air tu, air dah habis. Bila air habis,
Susu kurang tuan-tuan. Sebab susu di badan orang perempuan juga daripada air. Kurang minum air, susu pun tak ada. Jadi bila susu badan tak ada, sebab Hajar dah lama, tak minum air dah lama, maka Nabi Ismail menangis. Tak ada siapa tuan-tuan macam ni. Tak ada siapa. Siapa pun tak ada. Kalau fikir logik matilah tuan-tuan Sarah Hajar dengan Ismail tu. Iman tinggi Nabi Allah Ibrahim AS. Tinggal kerana arahan Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang Hajar buat? Adakah duduk saja berdoa tuan-tuan? Tak. Hajar buat apa? Dan hari ini Allah rakamkan tuan-tuan. Bila jadi keadaan lagu tu, Hajar tinggal isatkan. Hajar. Bukan Hajar lah. Hajimroh Hajar tu batu tuan-tuan. Hajar ni eja dia ha bulat tu. Hajar. Makna dia apa? Bahasa tu dah tak ada. Kita tak tahu. Tapi makna dia baik. Nah, Hajar. Hajar. Jadi tuan-tuan, Hajar letak Nabi Allah Ismail. Hajar buat apa? Dia pergi apa? Tu Safa dengan Marwah. Berjalan. Betul tak? Pergi minta tolong. Kau ada siapa-siapa nampak boleh cari ayak dan minta tolong. Kau ada siapa-siapa. Tuan-tuan usaha tuan-tuan. Allah boleh bagi je tuan-tuan sebelum usaha. Boleh tak tuan-tuan? Boleh bagi je sebelum usaha. Tapi usaha dulu. Hajar daripada mana? Safa ke Marwah kan? 7 kali. Jauh juga saya ingat. Daripada mana Daripada masjid ni ada sampai mana? Sampai ke Ihya. Lebih sampai no? Tuan-tuan berjalan. Tapi 7 kali itu boleh jadi penat jugalah. Tengah-tengah panas pula. Lepas tu ada kawasan yang sunat berlari anak. Ada kan? Itu kawasan Hajar berlari. Berlari anak Harwalah. Berlari anak ni bahasa orang putih jogging lah. Nah, jogging. Jadi tuan-tuan dia berlari anak tu. Pasal apa? Hajar masa tu 7 kali tuan-tuan. 7 kali tuan-tuan. Dia usaha dulu. Dah 7 kali tu tiba-tiba terpancar air di bawah kaki Nabi Ismail kan duk menangis. Nabi Ismail duk menangis tu. Duk nangis. Daripada kita tenang tu, Jibril alaihi salam tekan tumit dia di situ. Air Zam-Zam keluar sampai hari ni. Dah orang pun pelik air Zam-Zam daripada mana. Air Zam-Zam yang tuan-tuan tengok tu bukan dalam pun 27 meter je. 27 meter je. Mereka pernah sedut air Zam-Zam tu nak bagi kering. Sedut kuat-kuat. Mesin nak sedut bagi kering. Tak boleh kering. Bila tuan-tuan sedut dia keluar sekuat-kuatnya. Tapi yang pelik, dia keluar, masa dia sedut tu, dia letak orang dalam tu. Orang. Nak rasa. Bila sedut, orang yang duduk dalam tu rasa bawah tu, air keluar memancut-mancut. Dia rasa di bawah kaki dia tu. Ada orang kata sambung ke laut tak, dia 27 meter je. Yang pelik, bila dia keluar membuak-buak tu, sampai paras dia berhenti. Itu yang pelik tu. Dia stop. Kita kalau pilih mana ada, betul tak? Sampai paha dia terkeluar membuak-buak lah, dia tak. Dia stop. Memang ajaib. Sepatutnya air Zam-Zam termasuk dalam benda yang ajaib di dunia. Terpatutnya. Saya tak tahu kenapa dia tak masukkan. Dia benda ajaib yang orang tak boleh fikir. Hukum fizik tak boleh fikir tentang air Zam-Zam tu. Lain. Jadi tuan-tuan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dia tengok. Kisah ni kata Syekh Mutawalli, satu peringatan pada orang yang tak berusaha. Allah berikan pada Hajar setelah dia berusaha. Betul tak? Dia berusaha. Allah berikan. Sedangkan Allah Ta'ala boleh beri sebelum dia usaha. Yang kedua, satu tamparan juga pada orang yang usaha tak tawakal. Ada orang kan, dia usaha dia tak tawakal, dia tak berdoa. Usaha aja. Kalau fikir orang yang dalam kepala dia usaha, dia akan anggap apa? Hajar ni habis ya. Betul tak kan? Mana boleh selamat? Betul tak? Mana ada ayak tengah padang pasir? Kalau orang yang fikir, dia fikir sebab ya. Dia hanya fikir sebab. Lupa pada Allah yang menjadikan sebab. Dia tak fikir-fikir sebab. Sebab memang kita buat. Tapi bukan itu. Kalau orang yang fikir sebab, memang dia akan fikir habis Hajar. Tapi orang yang fikir tawakal, kebergantungan pada Allah, dengan bergantungan pada Allah, rupanya tak sangka sebab pun tak boleh fikir, ayak nak keluar kat situ. Sampai hari ini tak berhenti, dan ayak tu ialah yang terbaik di dunia. Nampak tak tuan-tuan? Antara sebab, sama juga saya sebut kat tuan-tuan, lagi sikit tuan-tuan, lagi seminit lagi. Yang cerita Maryam tu kan, Maryam mak Nabi apa? Isa alaihi salam. Kan waktu Maryam berjalan di Baitul Maqdis, pergi ke Baitul Laham, jauh ni, berapa puluh kilometer ke ratus kilometer. Jalan kaki. Sebab apa? Malu nak beranak ni. Maryam tak ada siapa sentuh dia, tiba-tiba mengandung, tak ke malu? Pak saudara dia Nabi Zakaria alaihi salam, sepupu dia Nabi Yahya, tiba-tiba mengandung. Bapa dia Imran, ulama soleh. Sampai ada surah Ali Imran kan, itu bapa Maryam lah. Tiba-tiba mengandung, tak malu tuan-tuan.
Malu semalu-malunya. Ni ujian tuan-tuan, ujian ni luar akal. Kita pun tak sangka. Sebab tu tuan-tuan diuji dengan sakit ke apa ke. Janganlah tuan-tuan merumuk tuan-tuan. Maryam diuji dengan orang pun tak terfikir, tiba-tiba mengandung. Allah Ta'ala nak uji begitu. Sampai Maryam waktu dia berjalan tu dia kata, kan baik kalau aku mati sebelum ni. Beratnya ujian. Kan lebih baik aku mati sebelum aku lalui saat ni. Tak apalah, tengah dia berjalan jauh ni. Tengah berjalan jauh ni pasal nak pergi beranak, malu kat orang. Bawa nak beranak ni, dia sakit tuan-tuan. Fa'aja ahal makhad, dia tengah apa? Sakit nak beranak. Orang perempuan tahulah sakit dia lagu mana. Sakit tak tahu nak habaq. Tengah sakit nak beranak ni, dia duduk kat pokok kurma. Tengah sakit duduk teran ni, lapar. Jalan dah berpuluh kilometer, tak makan. Lapar tuan-tuan. Bila lapar ni, tuan-tuan, orang perempuan tak ada tenaga, mana boleh teran kan? Dia kena tenaga nak teran tu. Teran awal boleh tak boleh, nanti dia koyak. Dia mana-mana ialah tuan-tuan. Jadi nak teran tu tak ada tenaga. Lapar. Maka apa? Kata Allah apa? Allah firman pada dia, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goncanglah pohon kurma itu dengan tangan kamu. Pasti akan turun rutab. Bila tu ingat rutab? Rutab tamar basah. Tamar yang dah kering lah, akan jatuh rutab pada kamu. Dia pun goncang pokok kurma itu dengan tangan dia. Jatuh rutab. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau ikut logik, tuan-tuan goncang tangan, jatuh tak tuan-tuan? Pokok dia macam pokok sawit. Tuan-tuan semua yang ada dalam ni pergi goncang pokok sawit. Boleh jatuh ke tuan-tuan? Akan jatuh. Tapi Allah Ta'ala sebut atas nama manusia usaha. Boleh tak Allah Ta'ala turunkan tanpa dia goncang? Oh, lebih pada tu boleh. Tapi itu isyarat pada manusia. Manusia dijadikan untuk berusaha. Boleh lah. Manusia dijadikan untuk berusaha tu yang dia goncangkan tangan dia. Walaupun tak goncang pun Allah Ta'ala boleh turun tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh jadikan. Tak boleh macam tu. Allah Ta'ala boleh jadikan Maryam tu kenyang tanpa makan. Boleh tak? Tak makan noh, kenyang. Boleh. Macam malaikat. Tapi manusia dijadikan dengan kita terikat dengan sebab kita nak hidup, kita makan. Kulu washrabu. Betul tak? Kita bernafas. Kita dijadikan terikat dengan sebab dan usaha itu mendapat pahala. Jangan abaikan usaha, jangan abaikan yang lebih penting, doa dan tawakal. Habis tuan-tuan. Akan datang hadis 79. Saya minta maaf terlajak 7 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.